Okey, terima kasih. Selamat pagi kepada cikgu-cikgu, murid-murid yang berada di bengkel hari ini. Saya Widya daripada Kod IT Komputer dan seorang trainer, Farah daripada Kod IT Komputer juga. Miss Farah? Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Saya Miss Farah dari IT Komputer. Okey. So kita dua orang akan menjalankan bengkel hari ini, dan bengkel ni kita nak memberitahu tentang macam mana pertandingan, kita nak menyediakan diri kita untuk menghadapi pertandingan online theory test. Okey. Bengkel hari ini kita akan belajar Rero Micro dan perisian microbit. Cara-cara macam mana menggunakan dan buat persediaan untuk pertandingan yang akan diambil online theory test pada 16 Jun 2021. Sebelum memulakan bengkel ni, saya ingin mengambil kesempatan untuk tunjuk video RAC 2019 yang live coding face to face. Face to face ni kita berada pada pertandingan itu, dan kita juga adalah pemenang pertandingan RAC 19. Kita menang state level dengan national level. Dua-dua pun kita menang. Biasanya national level ni diadakan di universiti nilai universiti. So kita kena pergi ke nilai lah. Selalunya national level dia akan adakan di nilai. State level saja dia orang buat dekat setiap state. Macam Kedah, kita buat dekat Kedah. Biasanya dekat Kedah masa kita ambil pertandingan ni, RAC 19 ni di Maktab Mahmud. Sekolah Menengah Maktab Mahmud. Okay, so saya nak tunjukkan video. So mungkin boleh tonton video ni.
yang inilah journey kita. Kita berada face to face, that means live coding challenge pada 2019, RAC 19. Okay, kita dah tengok. Kita masuk kepada bengkel kita hari ni. Okay, bengkel hari ni saya nak terangkan tentang Rero Micro. Sebelum tu saya nak buka kamera, nak tunjuk dulu. Okay, yang ini adalah Rero Micro. Boleh? Okay, macam inilah dia punya kotak Rero Micro dan perisian Rero Micro macam ni. Okay, ini robot dia. Boleh nampak? Perisian dia. Okay. Dan Rero Micro dia bentuk macam ni. Bulat dan ada microbit di sini. Okay. Nak masuk, sebelum kita nak mulakan tentang macam mana cara kita nak belajar tentang Make Code Editor, kita kena masuk dekat dia punya 3D, dia punya buku. Okay, ini dia punya buku. So buku ni sebenarnya kalau sebenarnya dia datang dengan kotak dia. So buku dia, bentuk dia macam ni lah. Okay, ini bentuk buku dia. So memang dia ada print dan dia ada dah perisian dia. So sekarang kita tak ada buku dia. Kebanyakan student semua sekarang dia orang ambil online theory test. Sebab itu kita dah bagi digital buku. So yang ada pada saya ni digital buku. Macam mana nak download digital buku ni, nanti kita akan bagi link dekat chat. Boleh ambil dia punya link. Okay. Dan buku ni contents dia apa yang ada pada buku yang sebenarnya dalam kotak tu, buku yang sama juga dalam bentuk digital Rero Micro. Okay, kita mulakan macam mana kita nak guna dia punya buku dan perisian dia dan cara-cara coding dia. Kita belajar dulu sebelum kita nak masuk pada Make Code Editor. Okay, perisian ni Rero Micro. Rero Micro ni satu komponen elektronik, robot yang boleh bergerak, boleh codingkan, dan yang ini juga sebagai satu software yang kita boleh belajar macam mana nak gunakan block programming. Block programming ni bentuk drag and drop dalam bentuk fun and learning konsep. Okay. Sebelum kita nak masuk pada Make Code Editor, kita kenalkan dulu Rero Micro. Okay, Rero Micro ni mesin ataupun dia boleh katakan mesin yang boleh kita programkan dalam bentuk coding. Okay. So dia ada 3 controller, iaitu ini bentuk Rero Micro, dan Rero Micro ni kita ada main 3 components yang kita kena gunakan. Yang nombor 1 controller, yang kedua sensor, dan lagi satu actuator. So yang 3 ni memang ada main control lah sebab dia punya tayar ni nak bagi bergerak. Dan ini adalah bentuk kita nak programkan dekat sini. Dan coding kat sini kita akan masukkan. Lepas tu ini adalah sensor, maksudnya ultrasonic. So semuanya yang kita programkan dia boleh bergerak ikut sensor. So yang 3 ni main component. Yang ni penting ya, kita kena baca buku ni dan kita kena hafalkan buku ni. Sebab apa? Kebanyakan soalan akan keluar daripada buku ni. Dan kita nak jawab soalan online theory test ni, kita kena fahamkan buku ni dan kita kena bacakan buku ni, dan kalau boleh kita hafalkan buku ni lagi elok. So persediaan untuk soalan yang online theory test tu akan membantu menjawab. So kita tahulah jawapan-jawapan apa, dekat mana chapter dia, ke mana nak refer. Sebab theory test bukan setakat yang tahun ni dan tahun lepas saja Setron buat. Sebenarnya dia buat every year. Sebenarnya live coding pun, masa kita face to face pun memang ada theory test dia. So yang masa kita buat RAC 19 tu, dia punya theory test tu 30% saja. Sekarang theory test ni dia sebabkan pandemik, kita tak boleh buat face to face competition. So sebab tu dia buat 100% online theory test.
So online theory test 100% ni memang base daripada buku ya. So kena hafal. Kalau boleh bagi hafalkan buku ni, baca setiap page, ingatkan dia punya lagi elok. Memang boleh katakan dah bersedia lah untuk kita nak menjawab soalan dia. Okay. Dekat sini dia punya komponen yang main komponen yang ada pada dia, yang setiap ni dia dah ada dah nama-nama dia disenaraikan di sini. So kita baca dan fahamkan senaraian nama-nama yang ada pada ni dan dia punya function. Okay, katakan on and on, off switch. Dekat mana? Cari nombor 1 dan refer. Inilah dia, on and off. So ini dalam perisian. Nanti bila ada Rero Micro yang sebenar, bolehlah kita try macam mana on off setiap ni. So sebenarnya dalam bengkel yang sebenar saya akan bagi Rero Micro ni dan saya bagi student suruh test macam mana on off, macam mana kita nak bentuk, macam mana nak programkan. So kita akan ajar. So yang ni semua adalah kandungannya yang ada pada 1 hingga 12. Setakat ni boleh boleh ikut student semua. Okay. So dekat sini programming port. Programming port ni sebenarnya inilah dia microbit matrix. Okay. Sebelum kita nak bagi tahu tentang microbit matrix ni, dia panggil ni matrix LED. Okay, microbit ni sebenarnya satu perisian dan satu electronic tools yang boleh kita programkan. Block program ni kita boleh buat. Dan dia juga sediakan satu software iaitu Make Code Editor. So Rero Micro ni hanya dia punya hardware sahaja. Dia tak ada apa-apa perisian kalau katakan betul-betul. Rero Micro ni satu hardware yang tak ada perisian apa-apa. Rero Micro ni dia gunakan perisian daripada microbit, iaitu Microsoft Editor, Make Code Editor ya. So yang ni dia cantum dekat Rero Micro, lepas tu barulah dia jadi satu perisian yang lengkap dan dia boleh guna dan boleh kontrol Rero Micro ni. Kalau tanpa perisian microbit, maksudnya Make Code Editor, memang robot ni tak bergerak. Maksudnya Rero Micro ni tak bergerak. So dia bergerak berdasarkan microbit ni. Okay. So microbit ni yang penting. Kalau kita dah cabut dah microbit ni, memang Rero Micro ni tak boleh diprogramkan. Yang itu yang sebenar. Okay. Lepas tu yang saya akan tekankan kat sini tools-tools yang penting sajalah. Tak, sebab yang tools-tools yang tak penting tu saya tak tekankan sangat. Sebab apa, kita tak guna sangat. So tools-tools yang penting akan kita gunakan untuk buat program sahaja. Okay. Seperti programming port. Okay. Dekat programming port ni dia ada dot satu kat sini. Okay. Dia ada satu port yang boleh cocok wire dan boleh connect dan kita boleh programkan dan kita boleh sendkan program tu kepada microbit yang ni. Okay. Dan seterusnya yang penting, okay, yang ni charge. Nombor 3. Charging port and LED indicator. So yang ni kita akan charge Rero Micro sekiranya bateri dia dah kurang dan kita kena charge dekat sini. Okay. Yang ni penting. Charge kat mana? Kena sini. Ada ambil wire dia dan cocok kat sini dan kita charge. Okay. Seterusnya saya tekankan dekat sini. Okay. Yang nombor 12. Piezo buzzer. Yang ni bunyi. Dia akan mengeluarkan bunyi. Macam Rero Micro ni kita boleh programkan music. Bila kita programkan music ni, music tu, sound tu keluar dekat mana? Dia keluar dekat sini. Dia tak ada special speaker ya. Rero Micro ni tak ada special speaker yang besar-besar, boleh dengar music macam tu, tak ada. Dia hanya kecil je, yang ni je. Ini dipanggil piezo buzzer yang boleh keluarkan bunyi. Okay, apa yang kita program kita boleh keluarkan. Okay, di kawasan yang nombor 11 ni adalah kita boleh letakkan pen ataupun marker untuk lukis. Rero Micro ni kita boleh lukis, kita boleh programkan dia boleh lukis. Ya. Dan okey, yang nombor 9 ni. Nombor 9 ni dekat sini. Ini dipanggil RGB light. So Rero Micro ni dia boleh menyalakan lampu.
Okay, dia ada 7 lampu. Tapi kalau tengok kat sini betul-betul dia nampak dia tunjuk kat sini 6 sahaja. Sebenarnya dia tunjuk 7 tapi dia start dengan kosong kat sini. Nampak? Kat sini dia ada kosong, start daripada kosong sampai 6. So bila kita kira balik memang lampu dia 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sebab apa saya tekankan dekat sini dia ada lampu dia LED dia 7. Nanti bila saya buat program, saya akan tunjuk sebab apa saya tekan kat sini 7. Sebab dalam coding kita kena masukkan 7, bukan 6. Okay. Yang lain ini yang nombor 7 ni adalah connector. Hole to attach the Lego. Ini tak penting sangat. So memang saya tak tekan lah di sini. Sebab ini semua kita nak designkan Rero Micro. Nampak lagi besar, nampak lagi cantik. Macam tu lah. Selain daripada itu, yang hole-hole ini semua tak penting. So memang saya tak tekankan sangat. Okay. Okay. Sebab kita memang masa tersingkat. So kita tak boleh detail sangat. Nanti bila masuk dengan workshop yang sebenar, saya akan terangkan lagi sekali. Maksudnya physical workshop ya. Okay, dekat sini yang bottom. Yang bottom ni dia ada beberapa yang penting. Okay, yang kita nak fahamkan. Oh ya, lagi satu saya dah lupa kat sini. Yang nombor 10. Ini dipanggil ultrasonic sensor dia panggil. So nombor 10 ni adalah ultrasonic sensor. Yang ultrasonic sensor ni memang penting ya, sebab dalam booklet pun dia dah ada dah dia punya programming, macam mana kita nak buat dia punya programming. Sebab itu dipanggil ini ultrasonic. So sensor ni kita akan guna sangat. Okay, dan seterusnya bottom. Yang bottom ni dia ada beberapa function. Yang ni semua penting. Saya akan tekankan. Okay. Di sini reset button. Reset button ni, okay, dekat sini dia ada satu reset button. Bila kita tengok dekat belakang dia ada satu reset button. Sekejap, saya nak tunjuk. Reset button ni, okay. Dia ada satu reset button. Reset button ni kita akan gunakan sekiranya ada masalah dengan microbit ni, tak boleh program ke, ada error. Okay, keluar, kita akan tekan button ni untuk reset balik. So dia punya program akan maksudnya dia punya setting kat dalam tu dia akan jadi elok balik. Kalau still kita tekan reset tak jadi, tak elok balik, maksudnya microbit ni ada masalah. Maksudnya mungkin ada apa-apa yang error ataupun ada rosak. So kita kena tukar balik. Okay, yang ini je penting. Dan seterusnya dia punya wheel. Maksudnya tayar dia lah. Dua tayar ni dia untuk bergerak left right. Okay. Lepas tu yang seterusnya dia punya bateri. Okay, dia ada bateri dia dan kita kena chargekan bateri dia. Kat sini dia punya cara kita nak jaga bateri dia, nanti yang akan datang saya akan tunjukkan cara nak jaga bateri macam mana. Dan seterusnya yang infrared. Nampak kat sini ada 3, 1, 2, 3. Yang ini dipanggil satu sensor iaitu line sensor. Nanti yang akan datang punya model saya akan terangkan macam mana kita akan gunakan infra line sensor ni. Yang infra line sensor ni kita memang akan gunakan masa kita buat pertandingan. Memang akan keluarkan soalan-soalan berkaitan dengan ni. So macam mana kita nak follow line follower kita kata. So dia akan follow the line dan dia akan detect dia line dia masa kita buat coding. Yang lain tu yang wheel. So yang ni tak penting sangat, dia just nak bagi semua untuk nak bergerakkan sahaja. So dia tak ada apa-apa yang penting untuk ni. Okay. So ini saja perkenalan tentang Rero Micro, macam mana kegunaan Rero Micro dan komponen-komponen yang ada pada Rero Micro. Dan seterusnya, okay, kita, inilah dia, bateri. Macam mana kita nak jaga dia punya bateri. Okay, bateri ni dia ada, bila kita kata apa, kita pusing dan tengok Rero Micro belakang dia, adalah dia punya bateri ni. Indicate bateri dia dah ada kat sini. Saya rasa boleh nampak kot. Saya rasa kat sini dia punya level bateri dia. Okey, level bateri dia ada kat sini. Dia dah bagi dah. Kalau empty, turn off, maksudnya tak ada apa-apa. Concealer off lah. Dan kalau dia satu je bateri, dia
akan blink sekali sahaja. Kalau dia punya bateri bah dia 2 sahaja, dia akan blink 2 kali. Ini maksudnya dia akan blink dekat mana? Dia akan blink dekat sini ya. Lampu dia dekat sini. Dia ada lampu dekat sini satu. Dia akan blink. Dia akan indicatkan kata bateri kita dah mula slow dah. Kita kena charge. So dia akan kat sini dia menyala. Warna dia adalah warna biru. Sekejap kalau boleh saya tunjuk. Okey. Saya nak tunjuk ya. Dekat sini. Boleh nampak. Nampak tu lampu dia menyala. Kan? Tu. Lampu biru tu menyala. Itulah dia bateri dia. So dekat situ dia punya bateri. So dia akan indicate bateri tu sama ada dia dah slow ataupun dia dah kurang, so kena charge atau tak. Dia akan bagi tahu dekat sini. Dia ada lampu dekat sini. Ya. So dia punya bateri ni dia punya reading. Kalau dia blink 3 kali tu, anggaplah bateri dia satu bah tu dah kurang dah. Kalau dia dah penuh, dia dah blink 4 kali. Dia akan blink sekali biru tu dan macam tu dia akan bilang. Cubalah bilang nanti bila kita on, kita bilang lah 1, 2, 3, 4. Maksudnya penuh lah. Kalau dia blink 3 kali saja, maksudnya dia dah kurang, kita kena charge. Ni dia punya bateri. Kalau dia penuh, dia just on macam tu je. Dia tak gerak apa-apa. Okay? Ini cara kita nak gunakan bateri dan kita nak kenalkan bateri dia sama ada bateri tu dah kurang, tak ada. Kalau dia tak blink apa-apa, maksudnya dia dah off, kena charge. Bukan maksud dia dah rosak ya. Dia bukan rosak. Tiba-tiba kita on, tak ada apa-apa, lampu dia tak ada apa-apa yang boleh katakan lampu-lampu keluar, tak ada. Jangan anggapkan dia rosak, dia tak rosak. Dia kena charge dulu. Lepas kita charge tengok tak ada apa-apa, masih lagi dia macam lampu tak ada, tutup, barulah kita anggapkan dia rosak ya. Okey. Yang itu satu. Dan seterusnya, cara kita nak charge bateri. Tadi saya dah bagi tahu kan, charge nak bateri macam mana. Kita just cocok saja kat sini. Ambil je wire dia. Dia memang dah bagi dah sedia ada wire dalam kotak. Masa kita beli Rero Micro, ambil je wire tu, kita cocok kat sini dan kita plug je dekat sana. So dia akan charge. Okay. Itu cara kita buat. Dan ini penjagaan bateri, macam mana kita nak jaga bateri dia dan cara macam mana kita nak take care dia punya bateri. Itu sahaja. Yang tak penting tu saya tak tekankan sangat. Ini kita boleh baca dan fahamkan. Yang penting-penting saya akan tekankan, dah bagi fahamkan macam mana cara kita nak gunakan Rero Micro. Okey, sekarang ni lesson Hello World. Okey, lesson Hello World ni cara kita nak buat macam mana, kita ada perisian. Macam tadi saya ada bagi tahu kan. Rero Micro ni dia ada perisian dia sendiri yang dia gunakan iaitu Make Code Editor. Okey, Make Code Editor sebenarnya dia adalah software daripada Microsoft. Okey. So Microsoft dia adalah combine dengan Microbit dan dia buat perisian untuk Make Code Editor iaitu block programming. Okey. So cara kita nak masuk pada program ni, okey. Daripada saya terangkan macam ni, saya terangkan live. Saya buka dia punya Microbit. Okey, cara kita nak buka Microbit. Okey, saya dah buka dah. Tapi cara nak masuk, nak buka Microbit ni saya nak terangkan. Okey. Cara macam mana kita nak masuk. Kalau ada komputer dan komputer tu ada lagi satu perisian, bolehlah cuba yang saya nak ajar hari ni. So boleh buat juga dengan saya sekali. Boleh join sekali, boleh buat programming. Okey. Kat sini kita kena type Microbit. Okey. Dah keluar, just tekan saja enter. Kita dah masuk dekat perisian dia. Dan let's code. Okey. Let's code. Kita tekan saja let's code. Okey, bila tekan, okey, dekat sini dia ada banyak perisian sebab Microsoft Make Code ni dia ada banyak combine dengan software-software yang lain macam Python, Scratch dan lain-lain software macam mobile dan tablet ni semua programming software yang lain
dah dia macam combine dan dia boleh buat. Dengan MakeCode ni dekat sini kita boleh, maksudnya Microbit ni kita boleh buat dengan perisian yang lain-lain juga untuk programming. Tak semestinya kita gunakan Microsoft MakeCode. Kita boleh gunakan Python juga untuk buat programming. Kita boleh gunakan Scratch juga untuk buat programming. So kat sini hari ini saya nak gunakan MakeCode Editor ya. Go to MakeCode Editor. Okay. Kalau dah biasa dengan Microbit software, MakeCode Editor, saya rasa tak ada masalah. Kalau tak biasa, bolehlah kita belajar hari ini macam mana kita nak gunakan MakeCode Editor. Dan di sini juga ada dia punya screen memang macam ni, rupa screen dia. Dan screen ni kalau first time kita kena pergi kepada new project. Kalau dah biasa guna, dia adalah file-file yang kita guna ni dia akan senaraikan di sini. Just kita tekan balik dia punya file, kita boleh masuk pada dia punya software. Kalau tak ada, kita pergi kepada new project. Okay, screen dia, new project, kita klik saja. Dan dia panggil kita createkan nama project kita. Okay, nama project kita, saya letaklah Microbit Rero Micro. Rero Micro. Okay. Dan kita klik create. Dan kita masuk dalam perisian Microbit. So perisian dia Microbit ya. Okay. Dan software ini daripada Microsoft. Inilah dia, logo dia. Okay, Microbit. Microbit bukan setakat software saja. Dia adalah satu komponen, okay, yang kit yang berkait Rero Micro. Sorry, kit Microbit. Bukan Rero Micro. Kit Microbit. Kecil je. Dia nampak comel, kecil. Dan dia boleh buat banyak program dalam tu ya. Bukan setakat nampak kecil saja. Dia memang boleh, kita boleh programkan banyak. Dan kita boleh buat banyak dia punya projek-projek yang kecil berkaitan dengan RBT. Okey. Di sini saya nak terangkan cara-cara tools interface tools yang kita guna dekat sini dan kita kenalkan dia punya setiap command-command yang ada di dalam ni. Okay. So kalau kita tengok dekat page, sekejap. Kita tengok dekat page kita. Okey, kat sini ke? Bukan. Sekejap. Ya, okey, kat sini. Okey, bila kita tengok pada chapter 1, Hello World, dekat sini dia dah tunjuk dah perisian dia. Maksudnya interface dia, Rero Micro, dah tunjuk dah Microbit punya interface dan dia dah kenalkan dekat sini setiap ikon-ikon ni, setiap ni apa kegunaan dia, dia dah senaraikan di sini. Cuba kita tengok, dia memang ada dah senaraikan. Okey, dekat sini. So saya buka dia punya live. Saya nak tunjuk. Okey. Yang sebenarnya. Okey. So boleh refer balik dekat tu notes ya. Okey. 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 Yang ni. Okey. Dekat sini share. Share ni kita boleh sharekan file, maksudnya kita boleh publishkan kita punya projek. Just tekan saja macam ni, dia akan keluar. Dekat sini kita, tadi saya ada type kan, Microbit Rero Micro. Dia dah. Maksudnya masa awal-awal saya create saya punya projek, so nama projek saya inilah. Dia dah tunjuk dekat sini. Lepas tu kita tekan saja publish project tu, dia akan publishkan projek kita macam ni. So, dia akan bagi dah senarai URL code. So,
So kita just ambil je kopi ni, kita boleh bagi dekat kawan-kawan kita, dekat siapa-siapa, ataupun kita boleh letak dalam kita punya dipanggil apa, YouTube, dan kita boleh panggil kawan-kawan kita menonton apa yang projek kita buat. So kita boleh ambil dia punya kat sini. Okay. Ini adalah share project. Okay. Dan seterusnya, number 2. Choose the program in the block OR or JavaScript. Oh, blocks or JavaScript. Ini dia. Blocks or JavaScript. So, block bentuk dia macam ni. Okay. Bentuk dia maksudnya block programming. Dia ada dah bentuk dia, kita boleh nampak. Macam JavaScript, kita tak nampak. Dia bentuk coding. Inilah dipanggil coding. Ini dipanggil bentuk coding. Ini dipanggil bentuk blocks. Coding ni sama je. Apa yang kita type, dia akan keluar dalam bentuk coding. So, dia ada dua language yang kita boleh pakai. So, dan juga ada Python. So, katakan saya pilih Python. So, keluarlah bentuk Python. So, dekat sini dia akan keluar Python. Dan dekat sini block. So, sekarang hari ni kita nak kenalkan blocks. Blocks lagi mudah daripada bentuk coding. Sebab coding ni kalau kita tertinggal dia punya command-command, dia tak jadi. Kalau macam block, dia tak ada masalah. Kita tak boleh tinggal. Sebab memang kita akan gunakan block tu untuk drag and drop. So, memang tak boleh missing lah. Okay, kegunaan dia. Dan seterusnya, nombor 3. So, kita akan open help menu. Ini dipanggil help menu. Okay, apa tu help menu? Kita tekan saja kat sini. So, adalah dia punya, ada dalam 5. So, yang kita nak refer balik, katakan kita tak jadi apa-apa coding. Macam mana nak buat? Nak refer balik, nak cari balik apa kita nak minta dekat reference kat mana-mana. Kita tekan saja. Dan kita boleh ambil dia punya reference. Reference ni macam kita ambil daripada mana-mana idea. Okay. Dia akan ambil ni. Macam mana, basic ni macam mana, apa kegunaan dia, bentuk dia. So, dia adalah reference-reference dia. Okay. Sekejap. So, bila kita tekan, dia akan pergi pada reference dia. Di sinilah kita boleh cari dia punya documents dan dia boleh menerangkan lagi lanjut tentang setiap coding-coding kat sini. Okay. Itu dipanggil, kita panggil open menu, open help menu. Yang ni help. Okay. Dan seterusnya kita akan tengok dekat nombor 4. Nombor 4 adalah dia adalah extension. Okay, add extension. Ni macam gear kan? Okay, gear ni sangat penting. Sebab apa? Yang ni kita akan panggil komponen daripada program lain. Kita akan combinekan komponen tu untuk nak jadikan projek ke ataupun command-command coding ke, kita boleh gunakan di sini. Okay, yang ni dipanggil extension. So, yang kat sini ada banyak language, print, kita nak printkan projek kita, nak deletekan projek kita. So, semuanya ada. Tapi dalam ni kita hanya gunakan extension saja. Extension ni kita boleh tengok pada modul-modul yang akan datang, dia memang ada dalam ni. So, saya akan guna dan saya akan tunjukkan macam mana guna gunakan extension ni. Ya. Okay. So, saya klik dulu extension, nak bagi tunjuk macam mana extension ni kita gunakan. Okay. Nampak extension kat sini. Okay. Extension ni, dia adalah program-program yang lain ataupun tools-tools yang lain kita boleh call masuk. Maksudnya kita boleh linkkan dia punya komponen ni untuk masuk pada Rero Micro. For example, new pixel. Okay. Dalam modul kita, chapter 2 memang kita akan gunakan di sini. Okay. Dalam chapter ni, okay, ini chapter 1, Hello World. Okay, dalam chapter 2,
sebab takut nanti tak sempat saya nak buat coding dia. So saya terangkan. Okey, dalam chapter 2 ni dia memang dah bagi tahu macam mana kita nak kena keluarkan extension dan kita akan guna untuk color flash. Okey, color flash ni dia macam dia kena gunakan komponen ni. Ni new pixel. Okey. So kita akan buat ya sekejap lagi. Sempat ke tak tahu tapi kita cubalah kita buat. Okey. So yang ni dipanggil new pixel extension. Okey. So just kita klik sahaja. Dia dah masuk dah dalam komponen kita. Tu ni nampak new pixel. Dah ada dah dekat sini. Ini dipanggil new pixel. Okey. So yang lain-lain saya rasa saya tekankan tak banyak lah. Saya tekankan yang benda penting-penting saja sebab takut nanti tak cukup masa. Okey, lepas tu kita pergi pada download. So dekat sini kita boleh direct download dekat microbit. Kita kena connectkan wire dan kita boleh download dekat microbit kita. Maksudnya Rero Micro kita. Sebab microbit tu kita gunakan dekat Rero Micro kan. Selalunya saya kata microbit. Jangan confuse ya, jangan keliru. Sebab kita dah biasa kita bagi tahu kata ini adalah microbit. Sebenarnya ini adalah microbit. Yang Rero Micro tu adalah komponen elektronik yang untuk nak bagi bergerak. Okey. Bila saya kata Rero Micro atau microbit sama je. So memang ni dah cantum dah. Okey. So kita terus download saja dekat sini dan kita boleh masuk pada program dia. So kita download saja. Connect saja daripada komputer kita dan masuk pada Rero Micro. Sebab dia tunjuk dekat sini microbit. Nanti bila kita connect wire tu microbit lah dia akan tunjuk. Sebenarnya kita masukkan program kita bukan dekat Rero Micro. Kita masukkan program kita dekat microbit. Ya, student kena faham ya. Nanti keluar soalan dalam pertandingan kita masukkan program kita di dalam microbit ke atau Rero Micro, mesti kena pilih microbit sebab memang kita masukkan program-program coding kita semua dalam microbit. Okay, so dekat sini kita just saja download, dia akan download lah file kita. So kejap lagi saya akan tunjukkan. Okay, sekarang kita tak boleh, nanti takut nanti hang. Okay, dan seterusnya. Yang ni sangat penting. Dan ini dipanggil toolbox. Okay, toolbox ni dalam ni ada banyak command-command yang kita akan gunakan masa buat coding. Kejap lagi saya akan ajar macam mana nak ambil command-command ni dan kita macam mana nak buatkan program. Okey. Di sini ada advance. Advance ni kita pakai juga tapi bukan pakai sekarang. State level kita tak pakai. Sebenarnya, ini sekarang kita buat theory test. Kalau ikut yang sebenarnya competition yang face to face, memang kita physical competition ni memang kita akan tak pakai untuk state level. Tapi kita akan pakai untuk national level command-command ni. Yang ini semua advance. So kita ada juga pakai function, kita ada pakai ini semua untuk national level. So kita tak penting sangatlah sekarang. Kita akan fokus pada yang toolbox yang ini sahaja. Dalam ni ada berapa? Yang kita akan guna adalah tak banyak. Kita akan guna basic, input, music, loops, logic, variable, math, new pixel. Dan juga ada Rero Micro. Kejap lagi saya akan ajar macam mana nak masukkan tools Rero Micro tu ke dalam ni. Digunakan extension juga. Okay. So, dan kat sini adalah save file. Kat sini kita type saja nama file. Macam tadi saya ada createkan nama file kan. Memang dah ada kat sini. Katakan siapa-siapa yang tak create. Okay. Maksudnya kat komputer bila tengah buat tu dalam komputer tu tak keluar create project itu tak apa. Tak ada masalah. Kalau dia tak keluar, it's okay. Kita boleh bagi nama dekat sini. Kita still boleh savekan file kita di sini. So, tak perlu nak risau. Kalau tak jadi itu, okay. So, just masuk saja dan buat dia punya coding. Lepas tu, type saja nama file kat sini. Katakan saya tak nak ni. Saya nak gunakan chapter 1. Boleh juga. Saya boleh tukar dekat sini. Nama file saya. Chapter 1. Okay.
Lepas tu yang ni adalah, lepas tu undo, redo dan undo. So yang ni semua kita nak panggil balik kita punya program yang kita buat. Katakan kita ada silap ke, kita terdelete ke, kita boleh undo kat sini. Yang ni kita nak besarkan dia punya screen. Inilah toolbox kita. Inilah interface Microbit kita. Okey. Sekarang dekat sini saya nak ajar macam mana buat, macam mana kita nak buat coding dan macam mana coding itu akan kita aktifkan dan kita boleh nampak coding yang kita buat tu sama ada jadi tak jadi. Okey. So sekarang saya pergi pada chapter 1, Hello World. Dekat Hello World ni, kalau tengok pada, sekejap ya. Okey. Dekat Hello World ni, okey. Inilah dia punya coding. Saya rasa trainer Miss Farah ni dah bagi dah link. Dalam link tu ada digital buku, boleh downloadkan digital buku tu dan boleh open dekat komputer masing-masing. Dan dekat dalam buku tu chapter muka surat 12 Hello World. Okey. Dalam Hello World ni dia dah tunjuk dah step-step macam mana nak masuk dekat Hello World. So yang ni macam tadilah saya ajar macam mana nak savekan file. Yang ni tak penting. Kita cuba pergi pada chapter 1 Hello World. Yang ni sekarang saya nak ajar macam mana nak buat. Okey. Cara kita nak buang block. Okey. Kita drag guna mouse, nampak? Saya pegang mouse, drag. Kalau klik, tak ada nampak warna kuning. Nampak tak line kuning tak ada kan? Bila saya klik dekat sini, dia ada nampak line warna kuning. Okey, line warna kuning ni maksudnya kita dah klik dan aktifkan blok tu. Maksud dia kita dah klik dan kita dah aktifkan blok dia. Okey, so bila saya klik dan aktif blok saya pegang mouse, tak lepas dan saya drag. Tariklah, maksudnya saya tarik dan saya sentuh je dekat toolbox dia. Nampak? Ada dah keluar satu dustbin. Maksudnya saya boleh buang dah blok dia. Tinggal. Just lepas saja. Kita dah boleh buang dah. Sekarang saya tak ada apa-apa blok dekat sini. Maksudnya saya tak ada blok. Macam mana saya nak keluarkan blok dia? Okey, senang je. Okey, pergi dekat basic. Klik saja. Dekat basic ni ada banyak komponen-komponen dalam ni ataupun command-command ada banyak. Okey, command-command ni semua kita akan guna ya setiap kali kita buat program dalam Microbit Make Code Editor. So, sekarang saya nak gunakan dalam chapter dalam muka surat 12 ni dia bagi tahu kata gunakan on start. So, saya dah nampak on start kat sini. Saya klik saja. Sekali klik pun boleh. Dia dah masuk. Okey, dia dah sekali klik pun boleh masuk. Kalau saya katakan saya tak nak sekali klik. Okey, pergi dekat basic. Dan saya scroll down, nampak on start. Saya klik. Sekejap lagi. Itu satu cara. Dan lagi satu cara, bila saya sentuh nampak ada warna kuning line dia. Maksudnya saya dah aktifkan command dia. Maksudnya saya dah sedia boleh gunakan command dia. Saya boleh drag dropkan command dia. Itu maksud dia. So, saya pergi dekat on start. Dan saya klik sekali, saya tarik. Dia dah keluar dah. Ini tarik. Ini cara drag and drop kita panggil. Okay, kita tarik dan kita letak dekat tempat coding dia. Okay. Yang ni adalah programming workspace ya. Ini dipanggil, ini kawasan ni kita panggil programming workspace. Okay, so saya dah letak dekat code area. Lepas tu saya akan gunakan show. Okay, string. Dah letak.
Dan saya nak type nama saya. Bila saya dah type dan saya klik anywhere, nampak kat sini microbit. Dia dah display dekat sini. Inilah dia microbit dah display dekat sini. Dia dah display, tapi dia display on start. On start ni maksud dia hanya dia boleh programkan sekali sahaja. Ya. Command on start ni hanya boleh programkan sekali sahaja. Maksudnya dia hanya boleh displaykan sekali saja. Kalau nak display lagi sekali, boleh tak? Tak boleh. Saya tekan A jadi tak? Saya tekan B jadi tak? Memang tak jadi. Dia memang boleh displaykan sekali saja. So kalau saya nak displaykan dia continue, maksudnya selalu kena ada, okay, saya kena gunakan bukannya on start. Saya kena gunakan command forever. Tu, dah ada dah forever. Dan saya masukkan coding dia. Dan saya dah dia displaykan. So dia akan continue saja. So dia akan active continue. Ini dipanggil forever. Apa beza antara on start dan forever? Itulah dia. Dapat idea macam mana? So macam mana kita nak gunakan on start dengan forever? So forever ni sentiasa. On start ni hanya sekali. Okay. So kalau saya keluarkan on start, forever saya turun bawah, saya letak on start. Okay, saya ambil keluar dan saya buat letak start. So dia display. Dah habis sekali saja. Nampak perbezaan antara on start dengan forever? On start dia sekali. Forever selalu. So sebab apa penting coding ni dua on start dengan forever ni? Masa kita buat coding yang chapter-chapter yang akan datang, kita akan banyak gunakan forever juga. Sebab itu saya nak tunjuk beza antara on start dengan forever. Okay. Dan seterusnya, kita akan tengok pada chapter dia. Okay, dekat sini saya nak letak. Okay. Okay, dekat sini saya dah buat hello world. Lepas saya dah buat hello world ni, saya nak tunjukkan show icon heart. Hati. Okay. Dekat sini saya nak bagi hati tu blink. Okay. Cara macam mana kita nak buat coding untuk blinkkan hati dia. Okay. So ni chapter dia. Sebenarnya chapter ni kalau boleh dalam bengkel live lah kita akan belajar. Dan kita akan buat. Tapi sebabkan kita pandemik, kita buat online saja. So yang siapa yang tak boleh try sekarang, boleh try kemudian. Ya. Okay, dekat sini kita akan gunakan show icon. Okay, pergi dekat basic juga. Okay, kita kenalkan dia. Bila kita tengok coding-coding dia, kita tengok dia punya warna ni tak sama ya. Setiap warna ni beza. Okay, dekat sini kalau basic adalah warna biru. Input warna pink sikit. Macam itulah. So, bila kita tengok coding dalam competition kita, keluar soalan berkaitan dengan coding, tengok dia punya warna. Kalau kita tak ingat, ingatkan warna-warna dia. So, senanglah untuk kita nak jawab, kita nak cari balik dekat chapter mana. Macam new pixel ni, warna dia macam hijau tua. Macam itulah. So kita kalau boleh ingat warna dengan ingat nama senang sikit. Sebab itu dia warna dia berbeza. Okay. Dekat sini kita pergi dekat show icon. Nampak? Okay, kita klik, tarik. Dan kita nak letak show icon. So, kita cuba letak satu. Apa jadi? Dia tunjuk sekali. Silap nama kod IT. Kenapa pula dia tak boleh bergerak? Sekejap ya. Saya punya sistem ni dia tukar. Okey, saya letak macam ni. Okey, sekarang boleh. Tadi dia tak boleh. Okey, dia keluar sekali saja.
dan HUD. HUD ni dia menyala, tak tutup. Dia tak jadi macam nama. Dia hanya sekali sebab on start. Forever ni dia sentiasa ada dekat microbit ni. Dia display sentiasa dekat microbit. Okey, katakan saya nak tukarkan, saya nak bagi dia HUD tu blink. Okey. Macam HUD kita lah, duduk kan. Dia blink kan. So macam tu lah. So kita nak bagi dia punya HUD blink. So kita pilih lah pada icon. Dan kita keluarkan. Kita letak je dekat sini. Lagi satu. Lepas dah, sama je dia punya size. Tak ada apa yang beza. So, macam mana kita nak bagi dia blink? Okay. Tapi sekali saja. Tak ada apa beza. So, kita nak bagi dia beza. Bagi dia nak blink. Okay. So, kita klik saja drop down list. Kita ambil lah HUD kecil. Ini besar. Yang ni kecil. Dah. Dan kita klik kat sini. Tu, dia blink. HUD kita dah start blink. Macam itulah dia punya coding. Dan macam itulah kita akan buat dia punya coding. Dah faham setakat ni? So, kalau faham, okey, kita akan sambung buat show LED. Macam mana? Ini yang sedia ada. Yang memang MakeCode dah bagi dah. Ikon-ikon ni kita tak boleh ubah. Katakan saya nak letakkan saya punya ikon yang sendiri. Macam mana kita nak letakkan ikon kita sendiri? Kita ada juga coding dia. Kita pergi dekat basic. Nampak show LED. Show LED ni kita boleh ambil dia punya icon dan kita boleh letak dekat sini bawah dia. Dan saya nak lukis. Okey, katakan saya nak lukis. Betul. Okey, saya nak show ni. So, maksudnya saya punya HUD blinking tu betul. So, saya nak klik ke sini. Nampak? Dia blink saya punya tanda right. Betul, dia ada blink sekali. Inilah cara kita nak jawab. Okey, setakat ni okey? Boleh ikut? Boleh faham? Boleh ya? Okey. Dah. Okey, terima kasih. Okey. Ini setakat chapter 1. Tadi kita dah buat dah chapter 1. Dah faham dah chapter 1. Okey, kita cuba. Okey. Ini chapter 1 tadi kita buat. Kita dah buat dah. Show icon. Dan kita dah buat dah. Show LED. So, pause. Kita tak belajar pause. Tak apa, yang akan datang kita akan belajar. Chapter-chapter yang akan datang kita akan belajar. Okey, kita buat flash color. Tapi flash color ni dia tak nampak bila kita buat online. So masalahnya dia kena buat dekat Rero Micro sebab dia punya new pixel ni dia lampu. Bila kita buat online ni kita tak nampak. Yang coding-coding ni semua kita boleh buat seperti yang sama, tapi bila saya tunjuk sekarang tak nampak sebab dekat microbit ni dia tak tunjuk dia punya lampu. Okey, cuba. Sekejap ya. Mana tadi? Okey. Okey. Di sini kalau saya tunjukkan chapter 2, saya takut dia tak boleh tunjuk sebab microbit ni dia tak ada lampu, dia tak ada pasang apa-apa lampu kat sini. Ini matrix dekat sini yang coding chapter coding chapter 2 ni dia adalah berkaitan dengan new pixel, lampu dia, lampu
dekat microbit. Okey, untuk ni saya nak tunjukkan yang kita dah sedia buat sebelum ni. Dekat kita punya sistem ni memang ada. Kalau boleh ada masa sikit, boleh kita scroll dekat sistem kita. Okey. Dekat sistem kita, dekat channel kita punya Code IT channel ni, dalam ni dia punya chapter 2 ni kita dah ada buat. Okey. Saya tunjukkan chapter dia dekat channel ya. So dekat sini memang ada step-step dia juga macam mana buat. Okey. Okey, dekat channel ni kita ada di kita punya. Ini channel kita ya. Kalau boleh pergi subscribe channel kita dan bolehlah tengok-tengok apa yang kita upload. So bila student atau cikgu diorang dah lupa step dia atau macam mana nak buat tu tak tahu, memang channel ni memang berguna lah sangat. Sebab dalam ni kita ada masukkan daripada chapter 1 sampailah chapter 10. Memang dah ada dah. Sampai chapter 10 tu, apa yang ada kat dalam buku ni, kita dah sedia buat dan kita dah masuk dalam channel kita. So, pergi subscribe ataupun pergi like dan tengoklah channel ni. Okey, chapter 1 saya dah tadi ajar. Sorry. Okey, sekarang chapter 2. Okey, chapter 2 ni saya nak on. Cuba tengok chapter 2 ni macam mana cara buat dan macam mana lampu tu menyala. Ini chapter 2. Dekat sini coding dia ambil yang ni ya. Lepas dah masuk new pixel, klik saja dekat new pixel ni dan kita ambil coding dia. Okey. Bila kita ambil coding ni, dekat sini. Di sini show color. Show color warna red. So dekat sini kita kena tukarkan P1 dan kita kena tukarkan daripada 24 ke 7. Okey. Yang ni saya tadi terangkan. Sebab apa kita kena pilihkan P1 and 7. P1 ni dia punya program port dia ataupun program pin dia adalah dia gunakan P1 untuk programkan. Aero Micro ni dia ada dia punya pin-pin yang ada kat sini. Okey, 0, 1, 2, 3V. Okey, ini GND ni ground. Okey, dia ada dia punya pin-pin ni. So pin yang ni adalah dia sambung. Kita nampak? Pin ni dia ada sambung. So pin ini adalah 3V ni voltage dia. So dia ada sambung dekat sini.
So sekarang dia punya pin yang sambung untuk buat program ni adalah 1. So maksudnya bila kita nak buat coding, dekat coding tu kita tak boleh katakan 1. Dia dah salah. Dalam coding ni dia kena arahkan bentuk bentuk command dia pun bentuk coding juga. Dekat komputer ni kita bila hantar mesej dalam bentuk coding, arahan dia pun dalam bentuk coding. Kalau tak nanti dia jadi salah. Komputer tak boleh baca. Kalau kita type 1 saja dia tak boleh baca. Okey? Sebab itu kita kena letakkan pin apa? Pin dia adalah pin 1. So itu yang dia panggil P1. Kalau saya letak P0 jadi tak? Memang tak jadi sebab dia punya connection ni adalah P1. Okey? Dan juga lampu dia kan saya tadi tunjukkan, saya masa awal-awal saya ada bilang kan lampu tadi masa saya bagi perkenalan tentang Rero Micro itu daripada 0 sampai 6. Tapi masa dekat coding saya tak boleh letak 6. Dia tak menyala. So dia punya arahan tu kena letak 7 LED dia. So LED dia memang kita gunakan dekat microbit 7. Okey. Okey, dekat sini saya nak tekankan tentang set brightness. Set brightness ni, okey, lampu yang LED tu kita nak bagi menyalakan dia punya brightness tu banyak mana. Okey, kita nak bagi tahu. Okey, setakat ni brightness untuk maksimum adalah 255. Okey, yang brightness ni saya nak tekankan sikit ya. Yang last year theory test, okey, RAC 2020 theory test, soalan ni keluar. Soalan ni dia tanya brightness untuk LED ni maksimum berapa, dia tanya soalan. So dalam soalan tu pilihan dia adalah 255. So sebab apa saya nak tekankan, takut tahun ni pun soalan tu akan keluar. Maximum brightness adalah 255. Jangan pilih 100 ke, jangan pilih 50 ke ya. Maximum brightness ni adalah 255. Sebab apa? Dalam ni kita juga dalam coding yang dalam booklet Rero Micro ni dia ada ubahkan dia punya brightness. Masa tengah buat coding ada yang pilih 100, ada dia punya 80. So jangan pula tengok dekat page yang tu dan jangan pilih jawapan kata 80. Tak ada ya. Dia punya maximum brightness adalah 255. Okay? Okey. Dekat sini saya nak terangkan tentang coding ni. Okey, coding ni sebenarnya ada di dalam buku. Okey, dalam buku ni. Sekejap. Okey. Okey, dalam buku ni chapter 2 memang coding ni ada dalam ni. Tapi setakat ni kita fahamkan okey, coding ini untuk adalah color flash. Tapi sebab apa kita nak gunakan setiap coding ini, dia ada maksud-maksud dia. Kat sini dia adalah maksud dia. Kita bila baca, kita akan fahamkan sebab apa kita gunakan repeat 4 times. Ada dia punya penerangan dekat sini. Okey, penerangan ni bila kita baca daripada buku ni, kita dapat tahu sebab apa kita gunakan. So setiap ni dia ada maksud-maksud dia dan penerangan sebab apa kita gunakan command-command atau coding-coding ni.
Ya. So kena baca buku lah. Booklet ni kena baca dan fahamkan. So cara nak buat tu, video tu kita dah buat dah. Sedia ada dalam channel kita dan boleh ambil keluar dan boleh buat. Okay. So kalau saya nak terangkan, saya boleh terangkan tapi dia akan ambil masa setiap coding ini. Sebab itu kita kata bengkel, kalau physical bengkel lagi senang. Kita nak terangkan dan tunjuk dekat student dan fahamkan. Sebab kat sini saya terang pun tak boleh tunjuk dekat Rero Micro sebab dia kena ada live. So setakat ni saya boleh terangkan yang setakat boleh. Yang perlu. Okay, yang coding ni 4 times repeat ni maksud dia color ni, show color yang red ni saya nak dia blink 4 kali maksud dia. Okay, kejap lagi nanti bila dah habis coding ni, nanti dalam ni video ni nampaklah dia punya cara macam mana. So 4 kali show. Itu dia maksudkan repeat 4 times. Okay. Okay, dekat sini dalam coding ni ditunjukkan pause. Okay. Pause ni maksudnya saya nak berhentikan sekejap. Saya nak berhentikan dia sekejap, itu dipanggil pause. Pause ni dia berhenti. Coding dia adalah berhenti. Dan saya akan clearkan dia punya. Dan saya akan showkan coding dia. So dan lepas pause saya akan clearkan. Dan saya akan show color. Color apa yang saya show? Saya akan showkan color red. Itu dia punya coding dia. Lepas dia blink blue, berhenti sekejap, clearkan. Lepas tu saya akan show red color. Itu dia punya maksud. Okay. So sekarang download. Output dia. Ni lah dia. Tu dia blink. Berapa kali? 4 kali dia blink. Ni dia punya output. Inilah 4 kali dia blink. Nampak? Okay, boleh ikut? Cuba tengok video ni. Nanti channel-channel ni. Dalam channel saya ni, dalam Code IT Computer punya channel ni, memang dah ada dah semua video daripada 1 sampai 10. Dan dia punya output macam mana, dah kita dah tunjuk. So, tadi kita tengok balik. Sekejap. Kita tengok balik dia punya video. Okay, dekat sini. Output dia, 1, 2, 3, 4. 4 kali dia blink. Inilah chapter 2. Sebab apa kita pakai extension? Kita nak ambil keluarkan new pixel. Lepas tu macam mana cara kita nak gunakan new pixel. Dia punya coding. Dan coding-coding yang seterusnya adalah chapter 3, music. Okay. Chapter yang ni challenge. Baca setiap yang ni semua, baca dan hafalkan ya. Sebab dia akan keluar dalam online theory test.
So yang ni penting. Sebab apa? Memang last year pun keluar soalan-soalan ni. Kalau boleh kita akan hantar sebelum pertandingan tu, kita akan hantar satu link kita soalan-soalan yang last year. Bolehlah student-student jawab soalan-soalan tu dan boleh buat persediaan untuk live online theory test nanti yang 16 Jun akan. So yang ni pun kita dah ada dah, chapter-chapter ni semua dah ada dah, masuk saja. Pergi tengok dekat channel kita kalau boleh. Yang ni music. So music ini pun sama juga. Dekat sini yang music, channel music. Okay. Dekat sini kita kena bacakan yang tips-tips ni. Macam last year dia ada keluarkan dekat sini, dia tanya C ni, middle C ni apa maksud dia dan apa dia punya tone dia. Dia kata middle C, dia letak nombor ni, dia tanya apa. High ke, middle ke. Macam itulah soalan dia akan keluar. So kalau boleh, sediakanlah untuk jawab dan baca, fahamkan, hafalkan yang ni. Dan kalau boleh, bagus. Okay. Yang ni adalah happy birthday. Okay, yang ni pun kita dah ada dah dia punya video. Okay, saya tunjukkan video dia. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Saya sedia menjawab soalan-soalan berkaitan apa-apa. Tak faham ke, kurang faham ke, kita boleh jawab dekat sini. Okay. Kita tengok chapter 3. Okay, chapter 3. Dekat sini chapter 1, chapter 2. So, kita cari balik chapter 3. Chapter 3. Music. Okay, ini adalah chapter music. Okay. Chapter music. Okay, chapter music ni, saya nak terangkan sikit. Chapter music ni, dia akan buat coding dekat button A. Micromeet ni dia ada button A dan B. Okay, coding ni dekat dalam booklet, dia suruh buat dekat button A. Kalau kita nak buat dekat button B, boleh tak cikgu? Boleh. Button B pun boleh. Tapi kalau ikut buku, dia suruh buat dekat button A. Sebab apa? Nanti kita buat dekat button B, keluar online theory test, dia tanya dekat button mana kena buat coding dia. Jangan pula jawab dekat button B, takut nanti salah. So dalam buku ni dia tulis button B. Button A. So kita jawablah button A. Okay? Kita buka saja input dan kita keluarkan on button A, press. Okay. So di sini kita boleh ubahkan button A ke button B, drop down list dan kita boleh ubah. So saya tunjuk ya kat sini. Pergi je, ambil je keluar. Okay. Input, ambil keluar. Okay, dah drag and drop. Lepas tu dekat sini, drop down. Dia tak lagi. Tu. Kita boleh buat coding dekat button A, kita boleh buat coding dekat button B dan kita boleh buat coding dekat button A dan B. Maksud A dan B maksudnya serentak kita tekan A dan B, dia ada keluar lagi satu coding. Maksudnya dalam Micromeet ni kita boleh simpan 3 coding. Selalunya kita katakan kita buat dekat coding dekat Micromeet hanya dia lebih
dia macam pen drive. Pen drive maksudnya kita buat sekali, kita masuk sekali saja file dia. Lepas tu dia dah hilang. So dekat microbit pun kita dah program, kita dah orang kata apa, dah programkan dekat microbit, hanya boleh programkan sekali saja. Lepas tu kali kedua punya program dia tak ada dalam tu. Katakan kita masukkan file A. Saya savekan file A dalam microbit. Okay. Lepas saya dah savekan chapter 1. Okay. Ataupun file A. Saya nak buang, katakan saya nak buangkan file dia. Senang je. Kita savekan file yang lagi satu. Maksudnya file B. Ataupun chapter 2 saya savekan. Chapter 1 ni automatically dah delete daripada microbit kita. Dia tak ada dah dalam tu. Jangan ingat dia boleh storage ya. Dia memang tak boleh storage. Katakan saya letak chapter 1 hari tu. Lepas tu saya nak masukkan hari ni chapter 2. So yang hari tu chapter 1 saya boleh ambil keluar. Tak boleh. Dia hanya boleh programkan sekali saja dekat microbit. Tapi kalau kita gunakan input button, kita boleh masukkan 3 program. Maksudnya 3 coding yang kita boleh buat. Maksudnya coding kita buat dalam A dan kita boleh buat coding dalam B. Lepas tu kita boleh buat coding dalam A dan B sekali. Boleh? Setakat ni boleh? Boleh faham ya? Boleh ikut ya? So kita boleh buat coding 3 coding serentak. Dan kita boleh tekan dia coding A, dia akan keluar coding A. Apa yang kita masuk? Katakan kita masukkan lampu, light. Dia keluarlah lampu light dekat sini. Bila tekan A, dia keluarlah lampu merah. Bila kita tekankan B, dia keluarlah lampu biru. Kita kalau codingkan dekat sini, B untuk lampu biru. Dan kita tekankan dua-dua serentak, dia keluarlah music. Macam tu. Okay? Oh, okay. Sini. Tadi, silap tekan. Okay. Di sini. Ini cara kita nak ubahkan ikut dengan buku. Okay, ikut dengan buku chapter 3 ni. Dia dah bagi dah dekat sini lagu Happy Birthday song. Memang dia dah bagi dah. Lepas tu dia dah siap bagi coding untuk Happy Birthday. Bila tengok dekat page 32 tu, memang dalam tu dah ada dah dia punya coding Happy Birthday to you. So kita ikut saja. Okay, kita ikut saja. Saya cuba tunjuk ya. Okay. Ini kita follow saja coding dia yang tadi saya tunjuk. Okay, dekat sini bila kita tengok dalam buku ni, ni. Dekat sini. Happy birthday to you. Ni dia punya chapter dia. So, dia dah bagi dah line 1, tone, beat. Okay, dekat sini
Yang kita punya coding pun sama juga. Dekat sini kita tunjukkan. Okay. Tone. Ini beat. Kita dah tunjuk dah. Dia punya tone kita boleh ubah dekat sini. Jadi klik saja macam tadi, dia boleh ubah. Lepas tu dia punya beat kita boleh ubah. Drop down list ni kita boleh pilih up ke, 1 ke, 2 kita boleh pilih. So kita buat balik je kita punya coding ni. Okay? Sama je dia punya proses kita buat coding dia. Ada? Ada dengar tak, Syiro? Oh, ya ke? Sekejap ya. Saya cuba. Dia memang, dia punya ni, dia tak pakai speaker kan. Dia pakai
piezo buzzer. So dia memang tak kuat sangat dia punya sound dekat daripada Rero Micro tu keluar. So saya cuba play lagi sekali, tengok dia punya output dia. Kuat tak juga? Dengarlah. Tak apa, nanti kita buat live nanti. Kita buat workshop live nanti kita tunjuklah. Macam ni lah dia punya lagu. Muzik kita lagi kuat. Lagi kuat. Tu dia tak pakai speaker, dia pakai pizza buzzer. So kecil lah dia punya. Memang live pun memang Rero Micro kecil je. Dia punya sound dia memang tak kuat. Dia memang slow. Okay. Saya rasa kita nak continue ke macam mana cikgu? Sebab dah masa dah 2 jam dah. Next series kita continue sebab dia ada chapter lagi banyak kan. Boleh, tapi kalau boleh cikgu, sebelum competition tu kita nak buat sebab apa, nanti saya nak tekankan macam mana tengok jawapan dan macam mana nak jawab dia punya soalan-soalan dia. Bentuk soalan saya nak tunjuk dekat budak-budak. Lepas tu student nak fahamkan soalan-soalan dia dan macam mana nak jawab. Sebab dia orang ni teori test, dia orang tak ada live. So dia kena fahamkan dia. Boleh. So setakat okey, nak bagi tahu sikit ya student. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Kalau ada soalan boleh bagi tahu dalam chat, ruang chat. Nanti saya akan cuba jawabkan soalan-soalan dia. Dan juga saya nak bagi tahu setakat ni ini adalah sangat basic, permulaan baru je chapter ni. Dan saya nak kalau boleh cubalah pergi dekat channel Code IT 23 channel ni dan cuba tonton video-video yang ada dalam tu dan cuba try buat di komputer masing-masing dan cuba fahamkan coding tu macam mana. Bila kita buat kita akan tahu lebih lanjut dan kita akan mahir menggunakan coding-coding yang berkaitan dengan Rero Micro ni. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah minggu depan boleh buka soalan tu, kita akan jawab, kita tolong jawab dan kita tolong selesaikan masalah-masalah yang ada pada bengkel ni dan setakat yang kefahaman anda macam mana. So kita pun nak dapatkan feedback juga. Okay. So setakat ini terima kasih bersama dengan kita, cikgu-cikgu dan murid-murid. Dia teori test ni teori test ni dia ada 2 language, 2 bahasa, satu bahasa Melayu dan satu bahasa Inggeris. Kita boleh pilih. Yang berkaitan dengan teori test dan berkaitan dengan soalan-soalan ni minggu depan saya akan tekankan macam mana cara-cara nak menjawab, macam mana cara nak pilih jawapan dan cara-cara macam mana nak isikan borang-borang dia dengan cara yang betul. Ni semua saya akan minggu depan saya akan terangkan lagi lanjut. Okay? Boleh. Okay. Terima kasih cikgu. Ya cikgu. Ya, boleh kontak dengan saya sendiri ataupun nak kontak dengan cikgu pun tak apa. Dia nak kontak dengan melalui cikgu pun tak apa. Cikgu boleh bagi tahu dekat saya pun tak apa. Boleh. Dua-dua pun boleh. Okay. Ada lagi cikgu? Soalan? Ya. Ada?
Mhm. 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 Okey. Ya, betul juga. Betul, memang sebab dalam pandemik kan sekolah pun tak buka lagi, memang kita tak boleh buat apa-apa dengan Rero Micro lagi. Tapi training ni, setakat yang online training ni hanya untuk teori test saja. Ini tak ada, orang kata ini bukannya live competition. Ini teori test. So tak perlu nak takut. So baca je buku tu, booklet tu yang e-file tu. Dalam e-booklet tu memang dah ada dah contains apa yang ada pada booklet yang sebenarnya. So baca je buku tu, yang kecil-kecil pun, tips yang kecil-kecil pun kalau boleh hafal dan fahamkan. Sebenarnya competition ni bukannya kata macam apa, competition tak boleh refer dengan buku. Ini open book test. Maksudnya boleh refer dengan buku, booklet tu dan boleh menjawab. Tapi apa yang sebenarnya kita nak tekankan di sini, kalau kita refer dengan buku pun, kalau kita tak baca buku tu terus nak refer nak ambil jawapan tu boleh. Tak, bukan tak boleh. Tapi kena faham. Menengah ni, tahun ni, dia orang buka online theory test ni hanya 45 minit je untuk menjawab. Dalam 45 minit ni, 10 jawapan tu kena jawab. Kalau tinggal, memang tak boleh lah. Sebab siapa yang dapat 70 ke atas, markah dia 70 ke atas, dia orang sahaja yang qualified pergi ke national level. Dia sebenarnya ada dua. Dia punya level competition ni dia ada dua level. Satu state level, satu lagi national level. Macam tadi saya tunjuk awal-awal kan video RAC 2019. Dia ada dua level. Setiap tahun dia memang jalankan dua level. State level ni siapa yang dapat 70 ke atas markah dia, dia sahaja yang boleh pergi ke national level. Katakan ada yang juga student saya tanya, cikgu kalau saya dapat 69 tu boleh tak saya pergi ke national level? Sebenarnya tak boleh. Dia memang strict sangat. Dia kata 70 tu memang 70 lah. Macam 50 lebih tu memang dah tak qualified untuk pergi ke national level. So untuk nak dapatkan 70% tu macam mana? Minggu depan saya akan terangkan dan saya akan bagi tips dan macam mana nak menjawab. So pastikan semua orang online kan dengan saya minggu depan dan saya akan tolong setakat yang saya boleh dan untuk sedia saya akan bagi persediaan macam mana nak menjawab soalan-soalan online theory test. Okay? Hmm. 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 Ya. Ya, betul juga. Okay, terima kasih cikgu dan jaga diri, take care yang pandemik ni. So, terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Okay, bye.